Apa khabar anak-anak semua? Sebelum itu, kita saksikan tayangan sedutan video tentang dua arkitek landscape terkemuka dunia, Bill Beasley dan Azri Fazami terlebih dahulu. Bill Beasley, brilliant visionary, Some of this is my imagination, but some of it's real. eccentric genius, and the world's leading hotel designer. It's that creativity that allows him to come up with this amazing stuff. Follow him as he transforms the drab into luxurious experiences. What I like to do is provide this environment so people can escape into a different world altogether. It takes about 6 months to 8 months. Dia takkan dapat matching colour. You should know the original design too. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera pelajar sekalian. Bersua kita kembali di dalam program Pendidikan Kelantan Ikhlas di bawah sektor pembelajaran dari Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Cikgu ialah Cikgu Darlis binti Jaina, mengajar dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual di Sekolah Menengah Kebangsaan Penambang. Baiklah, tajuk yang akan kita bincangkan nanti ada kena-mengena dengan tayangan video tadi, di mana kedua-dua arkitek landscape terkemuka tadi bukan sahaja berjaya dalam kerjaya mereka membina dan mereka bentuk seni lanskap yang unik dan menarik, tetapi peranan mereka juga telah diiktiraf dunia dalam usaha membaik pulih serta mengekalkan keadaan asal sesebuah lanskap yang mereka hasilkan. Harapan cikgu agar pelajar juga akan menjadi terkenal dan mencontohi mereka pada suatu hari nanti. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, tajuk baru yang akan kita sama-sama pelajari pada hari ini ialah ekspresi reka bentuk lanskap di bawah bidang bentuk di tingkatan 3. Di dalam slot pengajaran pada ekspresi kali ini, kita akan membincangkan tentang reka bentuk lanskap yang akan menunjukkan para pelajar bagaimana untuk menterjemahkan hasil daripada eksperimentasi dan penyurakaan terhadap ciri-ciri dan elemen reka bentuk lanskap yang telah pelajar pelajari di dalam slot pembelajaran sebelum ini. Seterusnya, pelajar akan melukis sebuah pelan reka bentuk lanskap mengikut skala berdasarkan tema dan kreativiti reka bentuk lanskap yang pelajar akan hasilkan nanti. Baiklah, mengapa perlunya pelajar mempelajari reka bentuk lanskap? Tujuan pelajar mempelajari seni reka bentuk lanskap adalah agar pelajar-pelajar dapat dan mampu menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif dalam penghasilan lukisan pelan reka bentuk lanskap, hasil daripada eksperimentasi dan juga penyurakaan terhadap reka bentuk lanskap yang telah pelajar ketahui dan pelajar pelajari bersama-sama guru pelajar sebelum ini. Dengan itu, sebelum kita memulakan pengajaran dan pembelajaran yang seterusnya, marilah kita mengenali alat dan bahan yang digunakan di dalam penghasilan pelan reka bentuk lanskap. Pertamanya, pembaris sesikuti. Alat sesikuti boleh dibahagikan kepada dua bahagian utama, iaitu bahagian kepala dan bilah. Dalam kerja-kerja penghasilan lukisan pelan, sesikuti menjadi pemandu untuk membuat garis lurus, mendata ataupun garisan menegak. Kedua, keluk Perancis. Alat ini digunakan bagi melukis garis melengkung yang tidak boleh dilukis ataupun dapat dicapai dengan menggunakan
hanya menggunakan jangka lukis. Ketiga ialah pen teknikal. Alat ini mudah diaplikasi dalam lukisan kerana ianya mempunyai berbagai saiz yang secara langsung memudahkan pelukis melukis untuk menimbulkan kesan tebal pada jarak karya. Keempat ialah pensel teknikal. Alat ini amat sesuai digunakan dalam lukisan kejuruteraan seperti lukisan pelan kerana pensel teknikal tidak perlu diasah dan ianya sentiasa tajam agar kerja lukisan sentiasa lebih kemas. Dan kelima ialah pembaris bulat. Alat ini digunakan untuk menghasilkan bentuk-bentuk pokok yang bulat mengikut diameter kelebaran saiz sesuatu pokok. Seterusnya, oleh kerana pelajar dikehendaki menghasilkan pelan lanskap bertemakan Jepun, marilah kita mempelajari dahulu mengenai elemen-elemen konsep reka bentuk lanskap Jepun. Konsep reka bentuk lanskap Jepun dikatakan mendapat pengaruh awal dari lanskap Cina, iaitu pembinaan tamannya berkait rapat dengan kesenian kaligrafi dan lukisan dakwat. Budaya Jepun dibentuk sejak berabad-abad dalam mementingkan konsep sifat semula jadi yang mana setiap keindahan yang menenangkan dan harmoni diterapkan dan diekspresikan melalui gubahan elemen dan struktur reka bentuk lanskap agar memberikan makna yang suci, merangsang pemikiran dan membawa keagamaan. Komponen elemen utama dalam taman Jepun ialah batu, air dan tumbuhan. Kerana bagi pereka lanskap Jepun menggambarkan batu sebagai rangka taman dan air adalah darahnya yang sentiasa mengalir. Antara taman Jepun yang popular ialah Taman Batu, Karen Sensui, Bonsekai dan Seni Zen. Marilah kita mempelajari pula simbol-simbol elemen yang terdapat di dalam penghasilan lukisan reka bentuk lanskap. Berdasarkan gambar yang seterusnya, menunjukkan simbol elemen bagi pokok-pokok besar yang berdiameter lebar dan tinggi, di mana penanamannya adalah bersifat peneduh atau naungan daripada hujan serta sinar mentari. Selain itu, pokok-pokok ini juga berfungsi sebagai mengimbangi suhu, mengeluarkan oksigen secara semula jadi dan menapis pencemaran seperti karbon dioksida. Antara pokok-pokok jenis yang sesuai ditanam ialah pokok semara api, angsana, tembusu dan pokok hujan-hujan. Manakala simbol bagi pokok renik atau pokok pohon renik digambarkan di dalam seperti slot ini, ianya boleh dikenali kerana bentuknya yang berbentuk pelpagaran atau melalui lakaran lukisan kerana bentuknya yang cantum dan saling bertindih yang berdekatan antara satu sama lain. Saiz pokok ini agak sederhana, agak rendah berbanding pokok besar. Biasanya ia dijadikan pokok hiasan atau sebagai teduhan kecil melalui pemangkasan berskala kecil. Kebanyakan pokok-pokok renik ini mempunyai ciri-ciri berbunga, warna dan bauan yang harum. Contohnya, pokok abelia, pokok rosemary, pokok jasmin dan pokok kenanga. Baiklah, seterusnya,
Pada simbol bahan binaan manusia pula, dapat ditunjukkan seperti di dalam gambar rajah slot di sebelah. Ianya mudah dikenali dan dilihat seperti susunan batu bata, batu kelikir, batu sungai ataupun binaan kayu yang bersambung-sambung atau disusun secara berselang-seli di dalam bentuk formal atau tidak formal, iaitu secara berterabu. Namun, kesenian penyusunannya adalah mengikut idea kreativiti seseorang pereka lanskap itu. Seterusnya, kita mempelajari pula tentang konsep bentuk asas bagi mereka bentuk lanskap, iaitu bagaimanakah bentuk asas yang ingin kita hasilkan nanti, sama ada formal, iaitu secara tersusun, atau tidak formal, secara rawak. Dan adakah ianya berbentuk bulat, bersegi ataupun dalam bentuk bujur. Kemudian, barulah kita memilih style atau gaya sesuatu konsep yang ingin kita terapkan. Sama ada konsep Inggeris, Bali, Islamik, Melayu ataupun Jepun. Slot yang seterusnya, pada asasnya lanskap terbagi kepada dua, iaitu lanskap lembut dan lanskap keras atau dikenali juga sebagai lanskap kejo. Lanskap keras atau lanskap kejo terdiri daripada binaan manusia seperti kerusi, meja, pergola, kios, permainan kanak-kanak seperti gelungso, buaian, jongkan-jongkit dan sebagainya adalah dikategorikan sebagai lanskap keras. Di dalam slot pembelajaran kali ini, kita akan menghasilkan pelan reka bentuk lanskap berkonsepkan lanskap Jepun. Oleh itu, antara elemen yang paling sesuai dibina dalam penghasilan pelan reka bentuk lanskap ini mestilah berkonsepkan Jepun, iaitu mempunyai binaan contohnya gazebo yang berbentuk pagoda, tori atau pintu gerbang Jepun, gili-gili atau laluan pejalan kaki, hiasan lampu atau acar yang berbentuk pagoda, jabatan dan juga air terjun. Manakala lanskap lembut pula ialah elemen-elemen lanskap yang dikenali sebagai hasil dari ciptaan Tuhan atau semula jadi seperti batu, air, pasir, tanah, pokok dan sebagainya. Baiklah, di dalam pembinaan reka bentuk lanskap bertemakan konsep Jepun ini, lanskap lembut yang terdiri daripada himpunan pokok-pokok yang sesuai ditanam adalah pokok-pokok seperti pokok buluh Jepun, pokok camellia, pokok spiral Jepun dan pokok bonsai bougainvillea atau dikenali sebagai bonsai bunga kertas. Selain itu, bagi menyelahkan lagi suasana landscape konsep Jepun ini, elemen seperti kolam dan air terjun juga amat sesuai dibina. Baiklah, di dalam skala yang digunakan pula, skala digunakan untuk menentukan jarak antara dua tempat di atas peta. Skala yang dimaksudkan adalah sebagai nisbah jarak di atas peta dengan jarak sebenar di permukaan bumi atau di atas tanah. Skala yang digunakan adalah untuk pertama, mengukur jarak antara dua tempat dan kedua, untuk mengukur keluasan sesuatu tanah. Di dalam skala pembinaan landscape ini, skala yang akan digunakan ialah 1:50. Ianya bermaksud ukuran 1 mm di atas lukisan pelan bersamaan dengan 50 mm pada saiz objek yang sebenar. Seterusnya, adakah pelajar-pelajar sudah bersedia dengan alat dan bahan? Baiklah, pertama, pelajar hendaklah membuat lakaran awal iaitu lukisan rajah buih
terlebih dahulu untuk merangka bentuk asas pelan reka bentuk lanskap yang akan dihasilkan nanti. Kemudian, berdasarkan konsep yang telah dipilih itu, yang bertemakan Jepun, maka susunatur elemen-elemen landscape yang akan dibina nanti akan bersesuaian dengan konsep berbentuk yang kita ingini, iaitu konsep berbentuk bulat atau kita panggil berpusat ataupun bertumpu. Di dalam lakaran asas pelan ini dapat dilihat susunan bagi pokok yang telah dikenal pasti dan dicadangkan di dalam pelan reka bentuk adalah seperti dalam gambar rajah ini, di mana pokok buluh Jepun dan pokok spiral Jepun ditanam kerana kesesuaiannya dengan binaan lanskap konsep Jepun, iaitu ianya berperanan sebagai pokok hiasan pinggirannya menarik. Manakala pokok camellia dipilih kerana ianya pokok yang tahan lahzat, sentiasa berbunga dan tidak mudah semak dan sentiasa mudah diuruskan. Manakala pokok bonsai bunga kertas, bougainvillea pula melambangkan kemewahan dan membawa maksud umur yang panjang, sangat sesuai juga ditanam di dalam konsep landscape tema Jepun ini. Manakala susunatur bagi lanskap keras binaan manusia pula, di dalam slot seterusnya kita dapat terdiri pada binaan hiasan bentuk lampu atau acar yang berbentuk pagoda, gazebo yang mempunyai seni bina atap pagoda, jambatan yang merentasi kolam, tori dan pintu gerbang, serta gili-gili sebagai tempat berjalan kaki serta juga binaan air terjun. Baiklah, setelah selesai membuat lakaran, susunan reka letak elemen, landscape lembut dan landscape keras pada pelan tapak lanskap, seterusnya kita gunakan pembaris dan keluk Perancis untuk memastikan lukisan binaan yang melengkung dan susunan bentuk pokok dapat dilukis dengan kemas dan teliti. Kita juga boleh aplikasikan garisan tebal dan garisan nipis yang pelajar pelajari sebelum ini untuk menampakkan jarak yang dekat dan jarak yang jauh, tinggi dan rendah antara pokok-pokok untuk menampakkan pokok-pokok ataupun binaan manusia di atas pelan. Akhir sekali, warnakan dengan menggunakan warna pensel. Maka ataupun pelajar juga boleh menggunakan cat air, tetapi hanya diaplikasikan pada background pelan landscape itu saja secara nipis. Manakala teknik mewarna menggunakan pensel warna adalah secara teknik rendering yang pelajar pelajari sebelum ini dengan guru pelajar. Warnakan elemen-elemen landscape tersebut secara bertindan-tindan agar menampakkan gabungan warna yang menarik dan padu untuk menimbulkan kesan tinggi, rendah dan jarak antara pokok. Begitu juga unsur-unsur tone warna juga dimasukkan agar nampak bayang dan nampak landscape lebih menarik dan lebih menonjol. Bila ianya sudah siap, sekian sahaja sesi pengajaran pada slot hari ini bersama cikgu dalam ekspresi reka bentuk seni lanskap mini Jepun. Cikgu doakan anak-anak pelajar sekalian dapat menghasilkan lukisan reka bentuk pelan lanskap bersama-sama guru pelajar sekalian. Akhir kata, selamat belajar, stay at home dan sentiasa jaga diri. InsyaAllah, kita akan berjumpa lagi di dalam slot pembelajaran yang seterusnya. Sekian, Assalamualaikum.